Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di program Ruang Bicara ini dan sudah pastilah kami bawakan program ini melalui Bernama TV dan satu lagi topik yang cukup menarik dan penting sebenarnya telah pun kita sediakan dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa sebenarnya yang sudah pun berada menemani saya di studio Ruang Bicara. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita hari ini ialah Malaysia, destinasi pelaburan terokai peluang. Ini sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya dan kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga selamat datang semula sebenarnya kepada Yang Berhormat Tengku Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz yang merupakan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri ataupun MITI. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Baik, Datuk Syukawi, terima kasih. Saya dengar baru balik daripada Australia. Ya, baru malam semalam. Yang Berhormat telah mengetuai delegasi kita. Baru je balik. Itulah isu sebenarnya yang ingin kita sentuh buat permulaan sembang-sembang kita ini sebenarnya, Datuk Seri ya. Dan saya tertarik hati bila hasil daripada lawatan ke Australia itu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah melaporkan tentang pelaburan daripada Australia sendiri sebanyak 24.5 bilion ringgit. Jadi ini merupakan sesuatu yang cukup gembira sebenarnya, tapi dari segi realitinya apa yang dapat kita capai melalui lawatan ke Australia itu sebenarnya, Datuk Seri? Terima kasih Datuk Syukawi. Baru je pulang kita daripada Melbourne di mesyuarat ASEAN Australia menyambut 50 tahun. Betul. Hubungan diplomatik secara rasminya dengan Malaysia dah lebih 70 tahun, lebih kurang 70 tahun. Dalam pertemuan Perdana Menteri kita dengan ketua-ketua negara ASEAN dan juga Australia, ada sempat kita juga jumpa dengan pelabur-pelabur di mana dari segi komitmen yang diberikan oleh pelabur-pelabur dan juga syarikat-syarikat daripada Australia ni seperti Datuk Syukawi sebut tadi 24.5 bilion ringgit dalam sektor ekonomi digital, dalam sektor renewable energy, dalam sektor F&B. Ini menunjukkan keyakinan mereka terhadap Malaysia. Ada yang macam F&B itu syarikat yang bernama Arnott's, dia buat Soup Campbell dan sebagainya. Dia dah lama kat Malaysia, tapi dia nak tambah lagi pelaburan. Ada yang syarikat baru juga yang masuki dalam pelaburan ke dalam negara kita. Dan tahun lepas sebenarnya rekodnya untuk kita tahun lepas 329.5 bilion ringgit. Yang kita umumkan 24.5 bilion ringgit adalah pelaburan yang telah committed. Selepaslah committed tu mesti ada yang kita umumkan juga ialah yang diluluskan. So yang diluluskan tu 329.5 bilion ringgit tahun lepas tu adalah jumlah yang diluluskan lah. Kerana dia mula-mula dia komit, lepas tu dia kena buat permohonan untuk lulusan dan sebagainya, insentif lulusan daripada pihak berkuasa tempatan, dan itulah nombor yang kita approve ni lah, yang kita luluskan tahun lepas. Itu rekod untuk negara kita yang menunjukkan kenaikan juga sebanyak lebih kurang 23% berbanding dengan tahun lepas. Ini juga menjadi isu sebenarnya yang dimainkan oleh ialah bukan saja ahli ekonomi tetapi ahli politik di luar sana juga membangkitkan tentang isu ini. Jumlah 329.5 bilion yang dicatatkan untuk tahun 2023 itu, mereka mengatakan bahawa itu adalah satu jumlah yang belum lagi sebenarnya dapat dicapai kerana jumlah sebenar mereka yang ataupun pelabur-pelabur yang melabur di negara kita ini jauh lebih kecil daripada jumlah yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mungkin pencerahan ini perlu diberikan oleh Datuk Seri sebenarnya. Dia ada beberapa isu yang saya perlu beri pencerahan lah. Yang pertamanya, jumlah yang diluluskan tu 329.5 bilion ringgit ialah akan dibelanja dalam jangka masa antara 1 hingga 3 tahun. Kerana nak buka kilang tu bukan secepatnya. Dan dia bukan macam di pasaran modal. Boleh kalau kata dia umum invest ataupun melabur 1 bilion hari ni, 1 bilion lah dia masuk. Tapi ini dia perlukan masa untuk buat pecah tanah, lepas tu nak buat kilang, lepas tu nak beli mesin dan sebagainya. Tapi yang saya nak juga sebut di sini, apa yang saya umumkan itu ataupun apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri bukannya benda yang baru. Benda ini diumumkan juga
statistik jumlah pelaburan yang diluluskan ini juga diumumkan masa Kerajaan Barisan Nasional dahulu. Diumumkan juga Kerajaan Pakatan Harapan, diumumkan juga oleh Kerajaan Perikatan Nasional. Jadi kita teruskan pengumuman itu. Cara kita mengira pelaburan yang diluluskan tu sama. Tapi tiba kalau orang, macam mana orang yang sama yang menyoal kenapa kita umum jumlah itu, tapi masa ini bukan benda baru. Dari tahun 80-an 90-an memang semua kerajaan umumkan apakah pelaburan yang diluluskan. So kita pun boleh buat perbandingan. Tiba-tiba bila kita umumkan, dia tanya kenapa umumkan yang ini. Jadi political issue. Pasal dia nak tanya, dia nak test, bukan test, dia nak mempersoalkan, mempertikaikan nombor yang memang daripada dulu diumumkan. Bukan tiba-tiba kerajaan Madani kata okey, sejak kita masuk kerajaan ni kita umumkan nombor ini. Sebelum ni tak ada. Tak betul. Tu nombor satu. Nombor duanya, ada juga kekeliruan. Department of Statistics Malaysia ataupun DOSM juga mengumumkan net FDI. Tapi net FDI ni Dato' Syarikawi dia lain. Net FDI ni dia tengok FDI, dia tak masuk dia tak tengok DDI. Kita tengok semua pelaburan, tu satu. Keduanya, net FDI dia kita tengok hanya pada pelaburan untuk dalam jangka masa panjang ataupun dalam industri dan sebagainya. Dia tengok net FDI ni masuk sekali kalau you beli saham, kalau you beli bond, kalau you ambil dividen. Semua ni dimasukkan sekali. Jadi itu different. So it's not perbandingan yang sama. So net FDI tu akan berubah, tapi terminologi yang digunakan net FDI. Jadi katakan syarikat bagi dividen atau keluarkan duit ataupun membeli shares atau dalam pasaran saham dalam keluarkan, ataupun beli bond lepas tu keluarkan, itu semuanya net FDI. Itu lain nombornya. So dia akan memberi keliruan, sengaja tak sengaja tak tahulah, mungkin ada yang tak faham perbezaan. Itu dua perkara yang kita perlu pencerahan. Dan satu lagi ialah dia ada 3 tahap. Dia tahap committed, bila kita umumkan macam di Australia, lepas tu yang diluluskan seperti yang kita umumkan setiap tahun, setiap 3 bulan, setiap suku, dan juga umum dilaksanakan. So because it will take time kan. Di sini pelaksanaan tu penting. Jadi dalam rekod kita menunjukkan yang 85% apa yang dibuat tu dilaksanakan. So we hope that kita harapkan yang apa yang kita buat ni kita naikkan lagi daripada 85 ke 90 ke 95, tapi memang bergantung kepada situasi lah. Kadang-kadang syarikat tu ada masalah sikit import barang, ataupun dia kecilkan sikit kilang dia, ataupun ada isu dengan elektrik ke, tu mungkin ada kelewatan lah. Bila Datuk Seri sebut tentang istilah dilaksanakan, ini pun satu isu yang bagi saya cukup penting sebenarnya untuk diberi pencerahan. Ada juga yang mengatakan bahawa apakah kedudukan kejatuhan mata wang ringgit itu sebenarnya akan memberi impak daripada pelabur-pelabur untuk datang ke negara kita, melabur dalam negara kita. Apakah itu juga antara faktor yang menjadi pertaruhan dan perkiraan mereka sebenarnya? Alhamdulillah, pertamanya ringgit kita semakin kuat, naik sikit hari ini. Tapi dari sudut pelaburan dan juga perdagangan, ringgit tu tidak begitu memainkan peranan dalam membuat sama ada keputusan oleh pelabur atau syarikat untuk masuk ke negara Malaysia. Kerana bila dia dah beli ataupun masuk pelabur dalam Malaysia, di mana dia nak buka kilang ke apa, dia akan, duit tu akan sentiasa berada dalam Malaysia. Dia dah there is not hot money lah. Dan kalau Dato' Syarikawi katakan Dato' Syarikawi ni pelabur asing nak masuk dalam negara Malaysia, kosnya lebih rendah. So actually it is an advantage. It is an advantage. Sebenarnya advantage. Dan dia ekspor dalam US dollar. Jadi tapi dia lagi satu, dia tengok long term. Jadi dia tak tengok short term movement in currency sangat. Dia lebih tengok pada sama ada policy kita akan konsisten, sama ada kita akan rule of law is always there, sama ada
cost of doing business tu naik atau tidak. Dan saya juga difahamkan bahawa kebanyakan pelabur-pelabur yang berminat untuk melabur ke negara kita ini sebenarnya adalah syarikat-syarikat besar yang bersifat high teknologi sebenarnya. Yes. Tetapi soalan yang penting di sini, are we ready sebenarnya Tok Sri in terms of pekerja, in terms of bakat-bakat yang ada sekarang ini untuk memenuhi permintaan dan juga kehendak pelabur-pelabur yang bersifat high teknologi ini? That's a very good question. Soalan itu memang itulah soalan yang selalu ditanya oleh syarikat sendiri ataupun pelabur-pelabur sendiri, terutama dalam sektor berteknologi tinggi ini. Kerana kalau kita tengok dari sudut tanah ada, dari sudut tenaga ada, renewable energy pun ada, dan sebagainya lah. Ekosistem, insentif. Cabaran utama sekarang sebenarnya ialah dari segi talent, bakat. Kerana seluruh dunia memang ada this challenge, kerana this technology ni is moving very fast, dan skills tu belum catch up, kan? Everywhere you go, di mana pun pergi, syarikat ni akan look for good talent. So di Malaysia alhamdulillah banyak lagi talent, tetapi dengan kemasukan begitu banyak pelaburan, dia sudah menjadi satu isu. Jadi isu jangka masa pendek ni kita kena cari jalan untuk memastikan kita dapat menampung permintaan pekerja-pekerja daripada pelabur-pelabur ini. Jangka sepanjang ni memang kita dah mulalah industri bekerjasama dengan TVET, bekerjasama dengan industri pengajian tinggi awam dan juga swasta, bekerjasama dengan pekerja-pekerja kita yang di luar negara ni, yang ajak dia datang balik, kerana ni akan menaikkan gaji mereka. Teknologi tinggi ni gaji dia tinggi sikit, jadi kita nak membuat promosi supaya rakyat kita balik lah. Banyak juga rakyat kita yang top engineers, top ni yang bekerja bukan saja di Singapura tapi di Amerika Syarikat dan di Eropah. So this short term ni, di sini saya bersama-sama dengan Menteri Pengajian Tinggi, Menteri Sumber Manusia, tengah berbincang bagaimana kita nak cari solution untuk syarikat ni. Tapi Intel contohnya, dia memerlukan 2-3 tahun sebelum kilang dia siap yang kilang baru dia. So dia pun bekerjasama lah dengan USM, so dia make sure the talent pool datang lah, atau ada ready. Tapi ada lagi syarikat-syarikat lain yang juga memerlukan. So we need to prepare lah. Bila you sebut Tok Sri tentang talent pool, saya juga teringat dan juga tertarik hati sebenarnya dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, iaitu untuk memberikan tumpuan yang lebih serius ke arah pendidikan yang bersifat TVET itu sendiri dan STEM. Jadi apakah Datuk Sri melihat itu satu jalan keluar yang mungkin tidak akan dapat memberikan keputusan yang segera, tetapi sekurang-kurangnya kita berada di laluan yang lebih cerah sebenarnya? Majlis TVET negara pun banyak kali dah bersidang. Ini dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri 1, Datuk Sri Zahid. Semua menteri-menteri yang berkenaan terlibat dalam mesyuarat ini, dan baru-baru ini saya pun bersama-sama dengan MPC, Malaysian Productivity Corporation, yang salah satu agensi di bawah MITI, telah berjaya dalam masa setahun ini membuat satu pilot program yang dipanggil Academy in Industry. Ni di mana kalau program-program TVET ni kita nak pastikan at least more than half, lebih dari separuh masa yang digunakan adalah di dalam syarikat tersebut ataupun di dalam kilang, bukan di dalam kelas. Ini banyaklah di Jerman semua kan, dia banyak. So dia practical training. Kenapa? Kerana tu is of course dia akan menggunakan teknologi yang paling baru, teknologi yang paling tinggi di kilang. Kalau teknologi yang tinggi di sekolah, mana dia kan afford it kan, motivate, mana mampu nak membeli peralatan yang paling canggih atau paling terkini. Yang keduanya, syarikat tersebut dengan TVET akan menggunakan latihan yang relevan. Dia training you for the right skill set required yang diperlukan oleh industri. Dan yang ketiga, ekonomi industri ni ialah kita harap lepas tu senanglah syarikat tu akan memberi pekerjaan kepada mereka yang telah pun buat latihan di dalam syarikat tersebut. So we trying to integrate TVET ke dalam
latihan dalam industri, dan itulah kita panggil academy in industry. Okey. Saya juga nak beralih sedikitlah tentang peranan dan juga langkah yang diambil oleh MITI sendiri. Sekarang ini kita bercakap tentang the so-called E&E economy di peringkat global terutamanya lah. Kita lihat itu sudah menjadi satu perkara yang semakin berkembang. Jadi preparation ataupun persiapan kita macam mana, Tok Sri, untuk menghadapi apa yang disebut sebagai sektor E&E ini sendiri? Sektor elektrik dan elektronik amat penting bagi negara kita. Tahun lepas saja pelaburan ke dalam sektor ini berjumlah 85 bilion ringgit, lebih kurang 56% daripada jumlah pelaburan yang diluruskan dalam sektor perbuatan. Dan inilah salah satu sasaran kita pun dalam pelan induk perindustrian baru kita, dalam National Industrial Master Plan. Dan kita punya market share dalam A&E dalam global market share pun lebih kurang 12-13%. So we are memang key player ni lah. Dah lama dah kita sebenarnya bermula daripada 1970-an dulu, dah 50 tahun. Dan sekarang ni sektor ni dengan digital economy yang pesat ni semua memerlukan E&E, chip, semiconductor, semua sekarang betul-betul memerlukan. Dan ada juga dengan isu geopolitik lagi di antara Amerika Syarikat dengan China. Negara Malaysia sekarang mempunyai peluang, menjadi peluang, ada window ni untuk memperkuatkan lagi industri ini supaya lebih banyak pelabur akan masuk untuk dalam mempertingkatkan E&E industri kita. Tapi Dato' Sri yakin bahawa ianya akan dapat dilaksanakan mengikut apa yang diinginkan sebenarnya? Saya yakin kerana saya dah dapat lihat seperti saya sebut tadi, paling besar pelabur tahun lepas pun ada daripada sektor ini. Ini menunjukkan the flow, supply chain tu datang ke Asia Tenggara, di mana Malaysia adalah salah satu negara yang dah lama berkecimpung dalam industri ini. Okey, satu lagi isu juga yang dibangkitkan ataupun dimainkan dengan begitu panas lah saya sebut dalam sehari dua ni. Ini tentang penutupan kilang Goodyear. Kilang Goodyear di Shah Alam. Ya, mungkin akan melibatkan 500 orang pekerja yang bekerja bersama dengan Goodyear di Shah Alam itu. Jadi apa sebenarnya perkara yang berlaku sebenarnya? Memang pertamanya saya simpatilah dengan apa yang berlaku. Lebih kurang 550 pekerja Goodyear yang akan terkesan. Tapi benda ini masa diumumkan semalam kita dah memang tahulah, kerana syarikat tersebut Goodyear telah memaklumkan kepada kementerian kita dan juga Kementerian Sumber Manusia. Syarikat Goodyear ni pun ada 49% adalah milik PNB, 51% milik pelabur asing lah. Dan kita telah dimaklumkan bahawa pampasan pun akan diberi mengikut undang-undang, in fact higher than what is the minimum requirement. Dan juga pada masa yang sama kita IMFC, Internet Invest Malaysia Facilitation Center, bersama-sama dengan Perkeso dan bersama dengan Jabatan Kerja Malaysia akan mencari pekerjaan yang baru untuk mereka. Dah start dah. In fact syarikat tersebut pun telah berhubung dengan syarikat-syarikat lain dekat-dekat situ macam Proton semua untuk memberi peluang pekerjaan kepada mereka. Dan kita pun dengan Perkeso pun nak buat reskilling, upskilling dan sebagainya. Kita pun nak tahu kenapa. Itu satu lagi. Itu dah isu pekerja lah. Alhamdulillah pekerja semua kita akan pastikan sebaik mungkin mereka dia ni welfare terjaga. Sebenarnya kenapa? Sebenarnya syarikat ini ada buat restructuring exercise, perstrukturan di mana mereka perlu menjimatkan kos sebanyak $1 bilion. Dan di Malaysia pun dia dah dalam kerugian dah bertahun sejak 2017. Tapi ni global lah, global. Jadi Malaysia bukan saja satu negara yang mereka terpaksa kurangkan kos ni lah. Jerman 2 kilang tutup. 1,750 orang. UK pun akan bakal ditutup juga. So it's a global punya impact kepada syarikat tersebut. Kita juga perlu faham lah yang ini dalam industri mana-mana pun akan ada dua perkara yang akan berlaku. Satu is competition. So maybe syarikat perlu lebih kompetitif, kalau tidak mereka pun akan hilang competition, they need to cut cost ataupun reinvent themselves. So we completely understand lah. Yang keduanya, kita pun kena faham yang
ini benda yang akan berlaku, sentiasa berlaku. Kita dah pernah tengok dulu ingat tak masa Dato' Syukri dulu kita guna Nokia phone. Tak ada. So apa jadi kepada syarikat Nokia yang buat phone tu? Apa lepas tu BlackBerry? Apa jadi kepada syarikat BlackBerry? Dulu semua orang pakai BlackBerry. Sekarang semua orang pakai Samsung dengan iPhone. Jadi akan EV nanti. Apa akan berlaku kepada supplier kereta yang engine kan bila kereta move to EV. So akan berlaku di mana syarikat-syarikat tersebut mungkin teknologinya tidak lagi digunakan. So akan juga tutup. So kita perlu buat ialah memastikan syarikat-syarikat kita, syarikat tempatan kita ready for changes in technology, kerana ini akan ada impact. Dan pada masa sama, that's why yang penting yang Dato' Syukri sebut tadi, pasal pelaburan teknologi tinggi ni masuk penting, supaya pelaburan yang masuk tu lebih banyak daripada pelaburan yang terpaksa ditutup ni lah. Apakah Datuk Seri menjangkakan ini pun ialah disebut-sebut ataupun dimainkan dengan begitu meluas sekali, dikatakan bahawa mungkin akan ada lagi syarikat-syarikat besar yang mungkin akan menutup operasi mereka di Malaysia, tetapi jangkaan Datuk Seri di MITI sendiri? Saya tengoklah seperti saya kata, macam Tayar tu memang industri dia terkesan dengan competition di luar dan juga global, bukan Malaysia, tutup negara-negara lain dan dia punya operasi. Dan kita tengok tu akan ada syarikat-syarikat yang di seluruh dunia pun akan terkesan dengan perubahan teknologi dan mereka perlu adjust, kalau tidak sekali lagi so tapi net saya rasa Malaysia okey, kerana lebih banyak pelaburan yang banyak juga syarikat yang ada dalam negara kita memang dia adjust for the competition dan juga for the new technology. Bila you sebut tentang ni Datuk Seri tentang perubahan teknologi itu sendiri, ini pun sesuatu yang cukup penting. Kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Silakan boleh Okey, persoalan yang penting dan menarik juga di sini yang ingin saya kongsikan bersama dengan Datuk Seri lah, ialah kita sekarang ini bercakap tentang the so-called digital economy. Kita bercakap tentang perubahan ekonomi secara global sebenarnya disebabkan oleh beberapa isu. Jadi apakah Datuk Seri melihat bahawa ianya tidak akan memberi impak yang menakutkan sebenarnya kepada ekonomi negara kita secara keseluruhan? Okey, kalau saya boleh rumuskan kesimpulannya dua sektor ni akan ada perubahan besar. Satu yang seperti Datuk sebut tadi, ekonomi digital. Yang lagi satu ekonomi hijau. So transisi kepada tenaga boleh baru ni, renewable energy pun akan mengakibatkan pekerjaan pun bertukar dan semua, dan kilang pasal macam kita dah buat komitmen, katakan no more coal terhadap arang batu. Jadi kilang arang batu bila habis kita tak boleh teruskan kan. So ni negara-negara barat ataupun negara-negara maju telah memulakan transisi. Kita pun mula, kerana kita pun kena meet our net zero target by 2050. So sama juga dengan digital, dengan kemajuan teknologi, dengan AI-nya. So orang dah cakap dah, kalau AI ni boleh ganti manusia kan. So to us AI ni memanglah increase the productivity, kerana kadang-kadang kita boleh menggunakan AI untuk mempercepatkan research kita, pekerjaan kita, data analysis kita dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dia boleh juga mengambil kerja tempat manusia lah. So this is where dia ada macam-macam persediaan yang kita perlu buat. Pastikan yang kita reskill, upskill. Kerana sebelum ini ingat tak masa tu the industrial revolution kan, orang yang dulu buat kilang kertas, lepas tu buat kilang baju, garment kan, semua benda-benda baru yang berlaku akan menjejaskan apa yang mereka dah biasa buat. Okey, tinggal 2 minit saja lagi. Datuk Seri, di penghujung inilah ialah suka ataupun tidak, Datuk Seri adalah antara Menteri Kabinet yang sentiasa menjadi sasaran serangan sebenarnya dari pelbagai pihak, terutamanya dalam dari musuh-musuh politik dan sebagainya. Tetapi saya percaya bahawa Datuk Seri dan rakan-rakan di MITI sebenarnya ada kekuatan yang tersendiri dalam usaha untuk terus membangunkan ekonomi Malaysia ini daripada apa yang dirangkakan. Jadi di penghujung ini, apa harapan yang ingin Datuk Seri lontarkan kepada penonton-penonton kita di program Ruang Bicara ini? Harapan saya ialah kita perlukan mesti ada lancakan minda, paradigma tu penting. Kalau tidak,
seperti yang Datuk Syakir kata, apa akan berlaku kalau kita tak ready, tak bersedia untuk perubahan. Kerana perubahan sekarang berubah dengan pace dengan lebih cepat. Itulah saya harap rakyat Malaysia sedar bahawa kita tidak boleh ketinggalan. Pada masa sama kita memang tak boleh avoid. Dia akan berlaku. So baik kita bersedia. Tapi yang saya nak bersedia tu bukan mengebanja duit ke nak buat, kena dari segi your mindset, yang paradigm shift tu lah. Itu penting. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada yang berhormat Datuk Seri Tengku Zafrul, Tengku Abdul Aziz kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Tapi saya tak puas hati sebenarnya. Banyak persoalan yang ingin saya kongsikan. Boleh jumpa lagi. Jadi Datuk Seri kena janjilah untuk datang semula ke program Ruang Bicara ini. Sekurang-kurangnya 1 jam tu baru mencukupi sebenarnya untuk bercakap beberapa isu yang penting. Apapun jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Tengku Zafrul sudi bersama kami di program Ruang Bicara, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda yang sentiasa kami tepati, sebenarnya Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi, insya-Allah. Terima kasih.